Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati as-sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ruhi Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaytu. Dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeza, menjadi firqah yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran itu membezakan di antara Islam dan jahiliyah. Dengan Al-Quran itu kita boleh membezakan di antara orang-orang Islam dengan orang-orang lain. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita meneruskan lagi berpuasa di bulan Ramadan ini. Boleh jadi agaknya boleh kita kongsikan bersama beberapa perkara yang kita kira boleh memberi manfaat atas diri kita masing-masing.
Pertama sekali kita melihat ramai juga di kalangan orang-orang Melayu secara khusus, bila datang Ramadan Al-Mubarak, maka kita menyebut dengan istilah bulan puasa. Walaupun secara kalimahnya tidaklah membawa dosa, tetapi dari segi lughatul Arabiyah, dari segi duduk letak grammar bahasa dia itu tak berapa kenal. Sebenarnya bulan ini disebut sebagai bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Allah menjadikan 12 bulan dalam setahun. Tidak ada satu pun bulan yang Allah namakan bulan puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Tak ada satu tu puasa, tak ada. Yang ada ialah bulan Ramadan. Manakala puasa itu adalah amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu. Saya ulang balik, tidak ada dosa tersebut begitu, tapi dari segi letak itu tak apa kena, itu saja. Bahkan awal-awal ayat yang sengaja saya bacakan tadi, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang penurunan Al-Quran, Allah menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Allah tidak menyebut Syahrul Siyamul ladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan puasa itu diturunkan Quran. Bulan puasa tak ada, bulan Ramadan ada. Dalam Ramadan amalannya berpuasa, itu betul. Itu dari segi istilah. Kita harap ke depan nanti sama-sama kita membantu memperbaiki penggunaan istilah. Yang kedua, kita maklum ayat berhubung puasa itu masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila al-akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sengaja meletakkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Padahal telah kita sebut tiap-tiap tahun. Kalau ada ayat yang turun itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam titik berhenti situ. Wajiblah berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Berhenti situ, habis saya. Okey lah, kena dah kita puasa dengan tak payah sambung kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah fardukan ke atas umat yang sebelum kamu. Kalau itu benar tak sambung, wajib dah puasa tu, tak ke ayat tu. Tapi kenapa Allah Ta'ala sambung kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kita pun kalau Allah perintah suruh puasa, puasa je lah kan. Apa kita nak beritahu orang sebelum kena suruh hari itu? Allah dah suruh aku puasa je lah kan? Tapi mengapa Allah letak yang itu? Itulah kaedah Al-Quran. Dia panggil satu tasliyah. Kalau kita mengaji dia panggil ulumul Quran, ilmu berhubung dengan Quran. Satu daripada benda yang berkait dengan Quran ini dia panggil tasliyah. Tasliyah bahasa Melayu kita kata hiburan, benda yang asyik,
mengasyikkan, menghayalkan, jadi syok, jadi seronok, tasliyah. Kan membaca Quran itu asyik, seronok, rasa. Kata rasa sedap tak kenal sebab sedap ni macam makanan lah. Kuih ni sedap, makan. Nasi ni sedap, makan nasi. Air ni Ustaz, antara air ceri ni dengan sirap, dengan selasih semua ni, mana yang sedap? Air ni sedap. Sedap ni macam makanan. Tapi Quran ni, kalau kita nak kata sedap tu, tak tahu nak gambar macam mana. Bukan macam sedap makan tu lah. Setengah orang dia buang air besar tu sedap. Pula-pula senyum dari tanah air. Tak, Allah sedap betul lah nak buang air ini. 60 tahun dah umur anak Ustaz. Hari ni lah paling sedap buang air. Ada dia. Jadi Quran ni dia ada satu, dia panggil tasliyah. Bukan sedap. Tak tahu nak kata atas pada sedap. Hiburan dia. Kita baca tu jadi syok. Kalau macam kita baca tulisan Malaysia, terasa makin sesat kan. Tapi bila baca Quran tu rasa tasliyah, dia rasa terhibur. Contoh ayat tadi. Ayat sengaja Allah tambah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana aku perintahkan ke atas umat yang sebelum kamu. Kenapa Allah sebut? Sebabnya begini. Perangai dah manusia kita, tidak manusia kita. Perangai kita manusia. Benda kalau buat seorang berat. Tapi bila buat ramai rasa ringan, rasa seronok. Macam kata demonstrasi lah, contoh aja. Kalau kita seorang-seorang hidup mampu kita jelasnya. Tapi bila 300,000 dia jadi seronok pula. Lagi sama. Dia tembak situ, bintang lagi situ. Dalam duk menunggu ramai-ramai. Kata apa ni? Tak syok lah Ustaz, tak tembak dia. Pula dah. Dia jadi tak syok pula. Pasal apa tu? Pasal ramai. Lagi sana berjerit sini seronok. Benda bila ramai-ramai kena buat dia jadi. Macam kita kata dalam kelas. Bila ada anak murid tu nakal, cikgu pun panggil, awak mari sini. Diri atas meja sekarang. Kita pun naik atas meja. Belum pada nak naik tu, ya Allah, berasa malu lah, berasa berat lah kita. Kata cikgu, tolonglah cikgu, saya malu. Naik. Tak mau cikgu segan saya. Saya kata naik meja, naik sekarang. Awak ingat awak seorang aja. Anak-anak murid saya yang sebelum pun semua wajah macam awak saya suruh naik atas meja. Awak tahu tak? Bila cikgu cakap macam tu, anak-anak murid sebelum pun saya suruh juga naik atas meja. Kita rasa, oh ya, ingat aku seorang. Mula kita nak lompat naik. Pasal orang lain pun kena juga. Keadaan panggil manusia macam tu. Gitu juga puasa ni. Tu cara Allah dia belai kita ni. Tak tahu lah. Syarat kita kena tahu bahasa Arab dan faham ilmu Quran. Dia Rahman, Rahim, Allah Ta'ala. Kita tak tahu nak gambar macam mana, tak ada bahasa. Bila dia semua kita puasa, dia tahu boleh jadi ada di kalangan kita ni bahasa Allah. Tengok ni nyanyi kita nak lapar, nak berdahaga. Dah, bukan kamu aja, umat sebelum pun aku suruh lapar dahaga. Bila Nabi sebutkan, Allah sebut ayat macam tu, kita ingat kok kami je lapar dahaga apa semua. Dah orang dulu mau pernah kita, okey lah, tak kisah sesama. Rasa ringan sikit sebab ada orang lain pun kena juga. Ni dia panggil tasliyah. Dalam Quran ayat-ayat macam ni banyak sangat. Terlalu banyak dia baca dia. Rasa sedap nak buat. Itu kaedah. Kita panggil ujuk ke kempen Allah Ta'ala, dia ikutlah. Tapi itulah kaedah Quran. Dia touching, dia menyentuh. Umat yang terdahulu pun diperintah puasa, cuma tak sama macam kita. Kita ini kira okey lah puasa. Saya dengar kata minggu-minggu awal kemarin aja panas sangat. Saya tak ada masa tu, saya di Mekah Madinah, aku balik kemarin. Orang kata awal-awal mulut tu yang panas betul Ustaz. Tak ada lah, macam ni okey lah ni. Pagi hujan, kadang petang hujan.
Reduplah khatulistiwa ni puasa tak teruk mana. Kalau ke padang pasir tu teruk sikit macam sekarang Madinah Mekah musim panas. Cuaca 43, 40. Masa tapi di situlah nikmatnya tu. Kita sini tak ada hal. Umat dulu saya ambil contoh. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud puasa dia dengan umat dia selang sehari sepanjang tahun. Selang sehari je. Hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, sepanjang tahun. Mudah rasa semua hidup lah. Sampai ke mati selang sehari kena puasa. Alat apa? Tinggal dia qadha. Bila lah nak qadha. Susah. Kita ni kira Allah langsam sekali je kutub rahang, kutub beruang yang dua berdua. Dia kata senampak saja Ustaz 3 hari faham sekali je. Apa yang ada susah? Susah Ustaz, saya datang hari tak payah semayang tak apa, rehat dulu. Tak larat Ustaz nak buka lah. Kena ganti Ustaz min ayyamin ukhar, ganti hari lain. Tak ada halnya. Bukan hari ini batal, hari ini ganti dah. Hari lain. Esok ada Ramadan, Syawal, bila subhanah. Ada payah. Itu Quran sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak pernah semua benda yang kamu tak mampu buat, semua aku semua boleh buat. Tak ada yang berat dah, puasa ni okey je. Nabi Daud dengan umat selang sehari puasa. Hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Agak kalau kita hidup zaman tu jangan agak. Hari ini puasa besok tidak, hari ini tidak, besok tidak, hari ini tidak, besok tidak, besok tidak, sampai mati tidak sudah. Subhanallah, kan? Senang kita berpuasa. Nabi Zakaria dan umatnya ini min qablihi, umat yang sebelum kamu. Nabi Zakaria dan umatnya bila berpuasa haram, tidak boleh berkata-kata selama 3 hari. Buka Quran Allah cerita 3 hari tak boleh cakap. Saya ingat kalau inilah hukumnya Allah Ta'ala perintah kita berpuasa subuh-subuh batal dah puasa. Saya ingat fikir-fikir tak ada dah atas kira ciamat, tak ada. Tak ada cakap kuliah atau terawih pun tak boleh. Bagaimana mudahnya Allah bagi kita. Boleh cakap, boleh berceramah, boleh berkuliah, boleh bertazkirah. Kawannya sampai ada masjid-masjid panas di Selangor. Banyak kan masjid dapat saikon banyak. Dia jadi panas. Panas benda. Benda Islam ni Islam lah. Panas ke, sejuk ke, Islam lah. Al-Qadim ni lah agama. Panas datang apa, nak tahu apa. Kerajaan sedang memantau, JAIS sedang memantau masjid-masjid panas. Apa hal nak mantau-mantau? Benda apa? Tak ada yang terbakar pun. Belum ada meninggal dengan ceramah kami, belum. Tayangnya nyebut mantau buang masa apa? Kami doakan Allah mustajab akan mula kena kan. Bagi supir jabat kostan jalan semua dah keladanan. Tak pasal aja. Apa marah nak mantau-mantau ni? Nyak kami bawa ajaran salah. Kami rawang jamaah asal-asal ayat kan. Padulilah selama Quran hati ambil kan. Pantau masjid-masjid panas sedang dipantau. Berapa degree Fahrenheit, berapa panas apa? Awak duduk atas batil bertemu dengan hak, habis awak. Fama ba'dal haq illa dhalal. Tak ada dah lepas hak kebenaran
dia rasa tak nak upaya tu datang lagi nak cerita lagi. Terlagi pula ke situ. Dia dapat. Ceramah dapat gitu lah. Sebab itu dalam Islam hakim, ini dalam Islam hakim haram, tidak boleh jatuhkan hukum ketika dia lapar. Pergi makan dulu. Kawan tengah lapar, kes pula macam-macam, dah 8 bulan berbincang. Maksud tu nak jatuh hukum dia ke kan? Alah betul budak, engkau punya pasal sampai aku tak sempat makan. Dengan ini saya menjatuhkan hukuman penjara 500 tahun. Hitam kawan, mula 5 tahun, lapar bebas saja di 500. Sebab itu Islam tak benarkan hakim jatuh hukum masa lapar. Ceramah masa lapar tak ada haram, itu tak ada hukum, boleh jalan. Itu kena faham. Ya. Baik. Jadi ini nak sebut itu Nabi Zakaria dan umat. Kalau cakap 3 hari kan susah. Sebab itulah bila kita fikir tengok, yang kita berpuasanya lah, apa dasarnya? Surau dengan pipa dengan aircon, mudah. Di rumah ni Astrid 3 hari dah cuti. Hari Senin dulu Quran cuti, menyambut Jumaat Sabtu Ahad Senin 3-4 hari. KL jam sebaik petang jadi kat sini. Kalau kat KL tobat tahu memang tak ada kuliah. Tak ada masuk jam. Tak boleh nak mana. Selama cuti wilayah tak, pasal wilayah tak turun Quran. Hadirin sekalian, masanya bukan bulan Ramadan. Ada orang, contoh ini contoh aja, ya, tidak terlibat dengan yang mati, melainkan yang hidup. Ada orang di bulan-bulan yang bukan Ramadan, ayat benar menunjuk. Allah madini firman hadai itu 845 tiap-tiap pagi. Allah bayar dan bangun. Kalau kejam loceng itu tak kira lah. Sampai tanggal-tanggal loceng jatuh, dia pejam hantar angkat, dia bam, dia tepuk jam. Lepir-lepir jam itu tak mungkin. Tiba-tiba budak puasa tak bangun juga semua. Ada orang di bulan-bulan lain bukan main kedekut lagi. Tiba-tiba budak puasa pun tengok kedekut juga. Maka timbul persoalan, macam mana ni Ustaz? Kata dalam bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu, diikat. Tapi yang kaki nombor 1 Ahad bangun juga Ustaz. Kata setan kena ikat. Hadis tu hadis sahih. Masuk Ramadan, semua syaitan kena ikat, digantai, digendap, dikejap dalam laut. Itu bulan puasa ni jangan-jangan Cina mandi laut. Dia berlombok dalam dulu, dikejap oleh Allah itu. Tahu? Digantai. Dah Ustaz, kalau setan kena gantai, macam mana ya Ustaz? Bulan lain banyak makan, bulan ni lagi banyak Ustaz. Macam mana ni setan digantai? Jangan salahkan setan. Tak ada kait-ngaitnya dah. Dia bulan ni dia tak ada. Dah Ustaz, itulah nafsu. Kena tengok nafsu sendiri, itulah. Itulah buat nafsu tu. Bulan lain 7,5 saya bangun syukur Ustaz, bulan ni pun 7,5. Ngapa Ustaz? Nafsu. Bulan lain kedekut, bulan ni pun kedekut Ustaz, nafsu tu. Yang selama hari ini syaitan membinasakan kita dengan menjadikan nafsu itu sebagai foundation tapak dia. Itu yang bulan lain lincah lagi pasal syaitan ada nafsu. Sekarang syaitan ada nafsu tertinggal. Tengok macam mana nafsu itu bawa. Dahsyat ke tak dahsyat nafsu. Macam tahun dulu lah, tahun ke depan ni tak tahu dah. Tahun dulu yang sapu lembu korban pun ada, berlori-lori curi lembu korban. Ya, nafsu punya kebenaran. Sebab itu Allah suruh puasa. Hadirin sekalian, kita maklum puasa ni menentukan nilai kita.
nilai sebagai insan, bukan haiwan. Saya masih ingat sekitar 10-15 tahun dulu, keluar dalam surat khabar utusan Malaysia keempat, peristiwa 1 Ramadan di Pulau Pinang. Saya ingat bagaimana jabatan agama Islam Pulau Pinang serbu satu kedai mamak, kedai roti canai, serbu pintu belakang. Dia pintu depan ditutup, pukul belakang dibuka. Masuk serbu tu lintang buka lagi. Ada seorang tu dia lagi, dia bawa dengan piring dengan roti-roti canai dia bawa lagi. Patut kaedah masa tu dia kena menyelamatkan diri dia lah. Dia selamatkan roti dia. Pasal apa tu Ustaz? Nafsu. Nafsu. Sekeping punya pasal. Enggak untuk. Itu nafsu. Dia pecut lagi jabatan agama Pulau Pinang, hamba. Biasanya yang kena kejar laju biasa lah. Jagang yang mengejar dapat tangkap, jagang lah. Dia pecut tak kira dengan roti, dengan piring dan sebagainya. Lagi punya lagi dah tak ada arah sampai tepi-tepi dekat laut. Pulau Pinang kedai itu dekat laut. Tak ada arah, patah balik Marwah. Kemana dia nak lagi? Dia terjun. Dah tak ada tempat. Menurut laporan, yang dia terjun turun dalam laut tu memang lubuk buaya di situ, kawasan Teluk. Jatuh dalam. Nasib baik buaya puasa. Buaya puasa. Selamat. Kalau tidak, subuh dia terjun, zuhur tak dia awal. Buaya puasa, manusia tak puasa. Macam mana kita? Ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah dia manusia tu kata Allah. Kalau dia turut ke hawa nafsu dia berkali jadi binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebab itu dikatakan masa dia terjun jatuh, buaya tu berlega-lega tu, jalan-jalan kepada buaya tu, istighfar buaya tu. Macam mana kau tak puasa, aku puasa. Lepas pada puasa, masuk Syawal, hari raya Syawal. Baik puasa. Jadi kita. Kemudian Idul Adha. Kita melakukan sembelihan korban. Mengambil sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan Allah Ta'ala tukarkan dengan seekor kibas daripada surga. Yang disembelih insan, seorang manusia namanya Ismail. Yang disembelih seorang insan, yang mati seekor haiwan. Apa benda falsafah Nabi Ibrahim ajar? Bahawa dalam diri manusia ada dua unsur, sifat kemanusiaan dan sifat kebinatangan. Dua-dua ada dalam diri. Maka Nabi Ibrahim ajar, kalau nak dibunuh dan nak dimatikan, matikan sifat kebinatangan dalam diri itu. Sebab itu yang disembelih seorang insan Nabi Ismail, tapi yang mati seekor haiwan. Matikan sifat kebinatangan dalam diri. Maka cara nak mematikan sifat akhlak kebinatangan, tak boleh cara yang kita reka, kita cipta, kita buat sendiri, tak boleh. Sebab kita tidak pernah tahu diri kita sendiri, melainkan Allah Ta'ala lah yang paling tahu sebenar-benarnya kita ni macam mana. Allah dia. Agar Allah adil memahami macam mana cara nak membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Macam mana cara nak mematikan sifat-sifat kebinatangan atau
kita menyebut sifat-sifat mazmumah. Nak matikan tu, tegakkan sifat mahmudah yang terpuji saja. Macam mana? Allah yang tahu. Maka di antara cara ialah dengan berpuasa. Hadirin sekalian, menyebut tentang puasa ini, matlamatnya ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah bunyi dia sebatas itu, dia takwa. Dan di Gombak, saya kira kami di kawasan Gombak paling hebat adalah nampak takwa. Bukan nak cakap sombong. Sebab restoran takwa dia ada 6 di Gombak. Tertarik roti canai banjir 6 restoran takwa di Gombak. Hebat Bang Gombak takwa dia sampai restoran pun takwa. Kalau masjid takwa ni biasalah restoran takwa. Takwa ni ibu dan bapak-bapak semua bunyi macam ialah simpel aja. Tapi kena ingat, satu dunia, bukan satu Malaysia, satu dunia. Satu dunia khutbah Jumaat di negara mana pun satu dunia. Kalau khatib yang membaca khutbah tidak menyebut, tidak menyeru, tidak mengajak jamaah ke arah satu kalimat takwa ini, percuma jemaah itu habis. Orang-orang yang menjadi khatib di atas mimbar jemaah rukun menyebut takwa, ajak bertakwa di rukun, mesti disebut. Pergilah semayang jemaah kampung mana, bandar mana, dunia mana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ibadallah, ittaqullah. Tak disebut takwa, tak ada Jumaat Minggu. Besarnya takwa. Belum sifat yang mesti dibuat. Kalimat takwa itu tak diseru aja habis Jumaat. Bagian selawat itu juga betapa besarnya nilai takwa. Jadi bila benda ni benda besar, benda mahal, bila nak cari kena diusahakan. Maka mesti memberikan komitmen. Bahasa lain dia sebut istiqamah, menyungguh diri untuk meraih ketakwaan, diminta betul-betul daripada Allah. Maka takwa ni ada base, ada penggalannya, ada tapak. Tapak bagi takwa ialah masjid, madrasah, surau dan seumpamanya. Kalau cari lain daripada itu, tu yang jumpa restoran takwa, taman takwa, kampung takwa. Sebenar lubuk foundation tapak bagi takwa di sini. Ini masjid madrasah surau. Buat Jumaat ke surau tu tak buat Jumaat tu cerita lain. Tapi di sini, sini masjid madrasah surau di mana-mana. Subhanallah, mempunyai suatu kehebatan yang tidak ada tolak banding. Saya teringat kisah seorang ulama besar, tapi dia menjadi pemimpin politik, menjadi khalifah, yaitu Khalifah Harun al-Rashid, pemerintah. Harun al-Rashid ini ulama tapi berpolitik, pemimpin dunia. Baru ni, dan tiap-tiap tahun bila saya bawa haji umrah, saya akan bawa jemaah saya ziarah dalam Masjid Nabawi. Kita tahu dalam Masjid Nabawi itu ada tiang
tiang-tiang tertentu yang istimewa. Kalau orang-orang Melayu dia cari betul lah tiang taubat. Masuk je kat Babu Salam tu dah ditarik-tarik. Oh, Ustaz, tiang taubat, Ustaz, tiang taubat. Kata mari lah ikut. Sampai saya pun tunjuk ni tiang taubat. Panjang dagu nengok kata tiang. Ini Ustaz tiang taubat. Ini tiang taubat. Tunjuk kan. Bertaubat tak juga. Tengok panggil orang lagi. Tak pernah suka ke tiang taubat. Yang dia tak bertaubat. Kita ada riwayat tiang taubat tu Abu Lubabah itu saya tak nak uraikan. Cuma nak sebut dia dalam Masjid Nabawi juga ada tiang Aisyah. Ada tiang sabir, tiang katil, tempat Nabi istirahat yang diletak kepada dia atas pohon riba Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia lebih kurang 57 tahun, 56 tahun, Aisyah berusia 9 tahun menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 56 letak kepada atas riba bini umur 9 tahun. Bagaimana the power of love yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Berapa orang ni jantan yang ada depan saya yang dapat peluang waktu senggang, waktu rehat biasa lah, nak letak kepala atas pohon bini dia pokok. Tak ada dia dah. Tak nak rasa tak dapat. Ustaz pernah tahu, aku pun tak dapat. Kata saya sembah, takkan kau hebat pada aku ini. Kadang kita bawa senteng pun nak letak. Ada bunyi lah dia. Islam dekat anak kita. Dek, kita tengok bapak kau ni apa pun dari anda. Kita letak jalan dengan dia orang. Dah tua dah. Angkatlah kepada balikan, saya empuk atas lantai, jangan apa tak dapat. Allah. Kempunan kita. Pada aku sunnah, so at least something is better than nothing. Sekali mesti membuat. Duduk bagi tahu lah dulu. Ya, yang ni abang nak buat ni sunnah. Tadi baru je abang belajar kat surau. Kalau kita buat pada sekali ustaz semuanya. Standby ya, kau second. Kau dia elak, ada tu kan tak tanggung. Hadirin sekalian, dalam Masjid Nabawi itu ada tiang Aisyah. Nah, dalam banyak-banyak tiang ada satu tiang dipanggil tiang wafat. Wafadan. Wafat. Kalau wafata wafat. Itu tujuannya meninggal. Ini tiang wafat. Apa dia wafat? Iaitulah dengan maksud duta, kedutaan asing. Apabila wakil-wakil duta asing daripada negara lain datang, daripada Parsi, duta daripada Rum, yang datang daripada Taif, yang datang daripada wilayah-wilayah Jazirah Arab, mewakili kerajaan mereka. So it is G to G meeting, government to government. Dia datang sebagai atachi kedutaan, bertemu dengan Nabi sebagai ketua negara Islam, negara berkebajikan. Agar Nabi panggil dia duduk dalam masjid di tiang tulang. Dalam masjid bincang hal-hal politik kenegaraan. Nabi buat. Bukan masjid negara, jauh Masjid Putrajaya, Masjid Nabawi. Ada tiang namanya tiang duta. Dan duta-duta ini tak apa kalau bukan politik. Pergi ziarah haji umrah, berselawat, bengit-bengit, menangis, doa depan makam Nabi. Balik bagi tahu dalam Islam tak ada politik. Ini apa? Ada masjid panas, kerana berceramah unsur-unsur politik dalam masjid. So, what's the problem? Apa masalah? Mereka tidak punya hujah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa dalil dan hujah kamu kalau kamu benar. Ya,
Ustaz Karun. Cakap jantung dia apa pada puasa ini? Ada kan? Dan dia dengar, kau tak tahu kau dia. Tidak jangan jemput aku yang kau kata jemput aku apa? Saya tak beli betul-betul saya nak cakap. Allah tidak pernah mengutus para nabi dan para rasul sebagai penasihat kepada manusia. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul dilantik oleh Allah sebagai ketua yang mesti ditaati oleh kaum masing-masing, bukan penasihat. Di sana beza menjadi ketua dengan menjadi penasihat. Ya, orang yang menasihatkan dia bagilah nasihat. Soal yang dinasihatkan itu dia nak terima tidak, itu dah hal lain. Pernah kerajaan Parsi dan Rom melantik para padri menjadi penasihat kepada ketua-ketua kerajaan. Gagal. Sebabnya padri ini tidak ada kuasa. Nabi-nabi, rasul-rasul Allah lantik menjadi pemimpin yang mesti ditaati dan dipatuhi, bukan penasihat. Kalau dari penasihat, either or, it is not neither nor. So you can choose, either you want to follow it or you want to reject it. It's up to you. Itu penasihat. Tapi nabi-nabi bukan penasihat. Dia ketua yang mesti dipatuhi. Ada di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala bagi kerajaan kepada dia. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala tak bagi kerajaan kepada dia. Di antara yang tidak diberi kerajaan oleh Allah Ta'ala seperti Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihi wassalam. Ini di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala tak bagi kerajaan pada dia, tapi dia ketua bagi kaumnya yang mesti ditaati dan dipatuhi. Ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala bagi kerajaan seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Dari sana ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala meletakkan dia berkongsi di dalam kerajaan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bukanlah raja di negeri Mesir, rajanya orang lain, tapi dia berfungsi menjadi menteri keuangan dalam sebuah kerajaan sesuai dengan keadaan pasti itu, berfungsi dalam kerajaan. Itulah ta'alus siasi, kerjasama. Bukan saya nak menditilkan, nak cerita. 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua pembangkang. 10 tahun di Madinah Nabi menjadi ketua kerajaan. Penasihat, Nabi tak pernah jadi penasihat pada ulama Mekah, tak ada. Ketua pembangkang 13 tahun. Jadi lawan tak lawan. Dia jangan naik angin kiamat. Jadi namun saya bagi kamu, jangan kita berpuasa. Kalau puasa ini ikut Nabi. Ada juga dalam surah lain, kalau tak ikut yang Nabi ada, ikut puasa. Sebab Islam ini jelas, ambil semua atau buang semua, jadi kafir terus. Habis itu. Kalau bawah sikit tetap di mesin. Kalau besar sikit duit 50 sen. Kalau memang teror punya saja terus buang di sana. Besar nyama-nyama. Wasau awak. Orang selain jemaat awak pun selain jemaat. Orang tak masuk TV awak masuk TV. Orang terima Quran awak tidak Quran. Jadi kafir kan. Benda nyama-nyama dari Islamnya faham. Nak mati kena bakar masuk. Tahan berapa? Negara ni jangan sembah. Tak ada siapa tahan pun. Katalah kita duduk
Jangan matikan dulu Injil. Tongkat motor tu duduk nyangkung jilat eja saja. Terang. Ada orang rasa boleh lawan lah tu. Khususnya kalau orang belah-belah. Saya pun orang belah juga. Setengah-tengah tempat di belah di melawan belah tu. Belah potong, belah pawin, apa? Ada kalau ustaz kemari ceramah kampung kita. Ya Allah menentukan kita. Apa sikit ceramahnya neraka. Sikit-sikit cerita neraka. Ya Allah naik bulu ramai buat. Allah ustaz, walaupun neraka ustaz, lama-lama syurga itu dia. Mana hantu betul-betul. Malah kuat itu. Pegang ini di Allah, kerajaan dengan tentu aja. Demokrasi yang benar. Dan ini lagi. Baik, jadi tuan ini tu lama-lama syurga juga. Ada cuba duduk dekat aja foto tu. Keluar tidak, jilat-jilat aja sekali aja terang. Syurga juga. Ingat mana? Ini berlaku tidak? Saya tu orang takwa tu takut sangat bila disebut Tuhan. Sebab anak gaduh depan. Itu tak biasa. Kita itu 10 tahun dah dengan negara kita tak menangkap dah. Bahaya takwa tidak apa masuk. Sebab itu kita berpuasa. Foundation asas takwa di sini masjid madrasah surah jangan ditinggal. Khalifah Harun-ar-Rasyid pernah ada suatu waktu dia berkelahi dengan bini dia adalah manusia. Dia pun ulama. Tahap boleh terbuka dengan isteri dia ni angin. Memang angin itu dia memang angin betul lah. Lalu dia bagi tahu ke isteri dia bahawa saya ceraikan kamu sebaik sahaja terbenam matahari dalam wilayah kekuasaan kerajaan saya. Maknanya jatuh matahari terbenam maghrib aja tertalak cerai. Dia sebut waktu subuh dia tengkar menangis ini. Kalau kamu nak terus kekal menjadi isteri saya, maknanya sebelum maghrib kena keluar daripada wilayah pemerintahan saya. Macam mana ini dia nak keluar? Wilayah pemerintahan Harun-ar-Rasyid itu luas, besar, tak terbuat. Nangis ini dia. Sampai waktu zuhur sembahyang zuhur, sampai asar sembahyang asar. Bila dah asar, Harun-ar-Rasyid datang berbadan hati menyesal. Apa dah yang aku dengki marah ini yang menyesal. Dia mau fikir macam mana nak buat. Dia dah terlepas cakap. Hari dah asar. Dah waktu jadi ada nak maghrib. Dalam maghrib terbenam matahari dia tercerai. Datang pula rasa sayang ke bini. Akhirnya dia buat keputusan. Dia kata beginilah, awak ikut saya. Kita pergi jumpa lah seorang ulama besar di masjid kita. Ada ulama di masjid. Sampai di masjid, Harun-ar-Rasyid menceritakan kepada ulama besar di masjid itu perihal yang berlaku antara dia dengan isteri. Elok habis dia cerita aja akan punazan maghrib terus. Ucap Harun-ar-Rasyid, bini dia mengarung menangis. Tapi ulama itu senyum aja. Lalu dia tenangkan Khalifah dan isteri. Dia kata, wahai Khalifah, bertenang. Kamu telah melafazkan talak dengan menyatakan bahawa jika sekiranya terbenam matahari yang dijatuh matahari dalam wilayah kekuasaanmu, maka tertalaklah isteri kamu. Wahai Khalifah, sekarang kamu berada di dalam masjid dan masjid ini adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah, karena kamu kata kerajaan Allah
sedangkan masjid ini adalah wilayah kekuasaan Allah. Selamat tak jadi dosa. Ini kehebatan masjid. Semua aktiviti masjid, madrasah, surau dimulakan dengan azan. Awal azannya Allahu Akbar diulang-ulang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu yang diajar. Dalam azan itu diajar fokus, ingat akan Allah, ingat akan akhirat. Kalau tengah bercakap, orang azan berhenti cakap, sebab fokus nak sambung azan itu. Tengah wudu berhenti wudu, pasal orang azan. Demikian diajar fokus, dengar jawab, dengar jawab, dengar jawab azan. Ada kalimat hayya 'alal falah, menyeru ke arah kemenangan. Tiap-tiap hari di asar berpuluh tahun menang, menang, al-falah, 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 mengujar lalu melintang patah. Mesti sampai, insyaAllah kali ini sampai. Al-falah telah biasa masuk berpuluh tahun. Tidak ada satu agama yang mengajar, dan mengingatkan winning orientation sebagaimana yang diajar oleh Islam melalui azan. Sejak tadi dia waktu datang kita memperbaharui semua. Menang. Wa qoba rasul hayya 'alal falah, al-falah, al-falah. Macam mana jadi orang Islam sembahyang 5 waktu ke masjid tapi berjuang tidak? Saya pun tak paham. Dia tak paham soal azan. Jadi azan mengajar supaya membesarkan Allah. Maka yang lain jadi kecil, jangan membesarkan ini. Jangan dibesarkan dunia, pangkat, harta ke dunia. Allah dan segala-galanya itu yang diajar Allah. Kadang-kadang ada orang yang keliru, dirasakan dia tak besar, Allah itu tak ada apa-apa. Saya ingat ada satu sajak syair yang ditulis oleh seorang sastrawan di Indonesia. Saya lupa nama. Tapi syair sajak itu bertajuk orang besar, orang kecil. Sajak. Dia sajak tuh, tapi macam karangan, macam cerita karangan. Tapi dia buat sajak. Apa kenapa? Kalau kat sini abang sama saya, tak sama. Nah, itu hebat sastrawan. Dia nak makan korma, kat kisah itu sumbat turun balik. Punya sendiri. Jadi nak sebut lewat Allah. Bagaimana sajak itu bertajuk orang besar, orang kecil. Indonesia, kalau dia bersajak sedap, ibu Allah. Sebab dia vokal, bahasa itu dia buka mulut, diikut huruf. Kalau dia bersyarat pun sedap, bersajak lagi sedap. Sudah, dia macam itu. Apakah kira kita harus berdiam sewaktu-waktu ini? Dia punya. Kalau kita sedang apakah harus kita berdiam? kita saja kita tak masuk. Dia kalau pada pelik, dia saja akan nampak pelik itu. Apa betapa mubalnya akal mereka. Apa mungkin lampu itu dipondokkan sudah? Dia punya contoh kata dia tu memang kita dah dengar ni, dia bodoh bingung juga. Apa kita dengar bahasa hebat. Jadi sajak tu tajuk orang besar, orang kecil. Cerita yang mak budak dia nasihat anak tu biar jadi orang besar. Dia kata, wahai anakku, jadilah kamu orang besar, kerana orang besar itu dikenali orang. Orang besar itu banyak harta dan wang ringgit. Mak dia suruh. Saya ingat mak dia ni pun kaki handbag juga. Dia jadi big mama, tapi meninggal lupa. Dia dah anak dia ni jadi kaya. Jadi jadilah kamu orang besar. Jangan kamu menjadi orang kecil. Kerana orang kecil itu sedikit harta. Kan kita orang kecil ini dapat
500 ringgit aja orang kecil. Tapi orang besar atau kawan orang besar macam si Tajuddin Ramli itu 500-600 juta langsung write off gitu. Justru karena mereka orang besar gitu. Kita orang kecil ini 500 ringgit aja tuh pun. Sekarang semua nak tukar kopiah putih dah. Tanda songkok lagi dah nak kopiah dah. Pening dah dia ni, dia nak ibu songkok. Siap saing tu atas kopiah. Yang tu lain kali jamaah kita boleh detail pak kopiah. Jadi nama dia katakan anak dia hendaklah kamu jadi orang besar, jangan jadi orang kecil. Lalu tiba-tiba dijawab di Tuhan, buku Tuhan dia tak ada. Tuhan dia dengar, Tuhan dia jawab. Aduhai cucu, jangan engkau kira engkau lah yang besar, walaupun engkau orang besar. Cucuku, tidak ada yang paling besar melainkan Allah Qadirul Jalil. Dia segala-galanya. Wahai cucuku, sangkir kamu menjadi orang besar, nanti kamu bertukar menjadi sepasang sepatu, sepasang kasut. Cucuku, alangkah malangnya sepasang kasut di atas diinjak kaki, di bawah tertusuk duri. Kata Tuhan. Kadang-kadang jadi orang besar, sudah kami anak-anak lebih bos sekali. Jadi kuda kayu sudah atas, kebijak bawah ada duri. Keluar fatwa ni, keluar asal jadi terompak. Jangan kamu menjadi seperti sepasang kasut, di atas diinjak kaki, di bawah tertusuk duri. Datuk dia bersajak tadi. Kata datuk dia, wahai cucu, jadilah kamu seperti kain yang buruk, kain buruk, bisa digunakan dalam apa keadaan sahaja. Biarlah kekal dengan kedudukan kain buruk. Panjanglah saja. Lah saya baca nanti sampai sahur. Tak ada. Cuma nak sebutnya Tuhan kebesar. At least jangan jadi sepasang kasut dibunuh orang. Jadilah seperti kain buruk. Kain buruk ni tuan-tuan banyak guna. Kalau kelui kawin, rukun kain buruk. Tak ada kain buruk banyak. Nak nak pinggang pakai buruk, nak nak meja pakai kain buruk. Banyak faedah buruk ni pun. Kita mandi, keluar minyak air, bantu lipat-lipat tuan buruk, kain buruk, tak nak kaki. Takut jatuh licin. Bahkan kan ada dalam lagu kain yang buruk berikan kamu buat menyapu si air mata. Dan apa sih? Entah jadi warak kata kamu. Oh gua. Lagu tu dong berikan. Kain yang buruk berikan kamu buat menyapu si air. Banyak faedah kain buruk. Sampaikanlah air mata. Dia boleh membersihkan, boleh membina, boleh buangkan kotoran. Jadi, kalau ibu dan bapak-bapak di sini banyak nak dibersih-bersih kan, jemput-jemput dah kain buruk ni selalu datang sini. Tahu aja saya bersihkan nanti insyaAllah. Hadirin sekalian, tuan-tuan ada majlis sesudah ini. Saya juga ada majlis di Dun saya di Kompastio. Jadi saya kira sama-sama dan adil untuk membenarkan saya dahulu. Apapun saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan terima kasih atas jemputan dan bantuan yang diberikan. Istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, kebaikan dan mengampunkan dosa kita semua. Sehingga kita mati bertemu Allah, dapat menyebut kalimatul haq, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah
kita tampuk dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'in bi ta'atika a'dadana wa khallis min al-fitani wal ni'mi asrarana washghal bil 'abdi bari afkara wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Saya mohon